Okey, sudah mula pukul jam 8. Jadi selamat datang semua murid ke PTPR Sains kali yang ke-24 di atas talian Google Meet. Okey, jadi hari ini kita akan sambung sains kita kepada subtopik 86, penyerakan cahaya. Penyerakan cahaya. Dan sebelum cikgu mula, cikgu ingatkan kamu semua, mungkin lepas minggu depan, tak lama lagi cikgu akan bagi ujian topikal. Cikgu akan bagi ujian topikal dalam bentuk Google Form. Tapi cikgu belum aturkan masanya, tapi bukan minggu depan. Lepas minggu depan baru akan mula. Apa yang cikgu rancangnya adalah setiap minggu satu kali, satu bab. Iaitu daripada bab 1, bab 2, bab 3. Satu minggu satu bab lah. Jadi kalau ada masa, sila cuba buat ulang kaji dengan menggunakan buku kerja anda dan buku teks anda lah. Jadi kita mula untuk PTPR hari ini. Jadi kita lihat dekat muka surat 239 dalam buku teks anda. Di sini apa yang kita akan belajar untuk subtopik hari ini? Pertamanya adalah berkomunikasi mengenai penyerakan cahaya. Apa itu penyerakan cahaya? Dan kedua, menjelaskan penyerakan cahaya dalam kehidupan harian. Dengan contoh. Jadi ini adalah benda-benda dan bahagian yang kita akan belajar hari ini. Mengapa langit kelihatan kebiruan pada waktu tengah hari dan matahari kelihatan kemerahan pada waktu senja? Kenapa? Kenapa ini berlaku? Kenapa laut kita adalah warna biru? Kenapa langit adalah warna biru tapi awan tu adalah warna putih? Kenapa petang tu langit akan jadi warna kemerahan? Jadi ini adalah satu fenomena dalam alam semula jadi yang kita mengalamikannya setiap hari. Kita alamikan semua benda ini setiap hari. Kita nampak. Dan mungkin ada antara, ataupun mungkin boleh katanya semua kita sudah anggapnya macam satu fenomena yang sangat biasa sudah. Memanglah pagi itu langit itu memang biru. Petang tu langit itu memang akan jadi macam ada warna orange, ada kemerah-merahan. Itu adalah macam satu benda yang biasa sudahlah. Dia memang sudah macam itu. Tapi dalam sudut sains, kita akan lihat kenapa dia akan jadi macam tu. Ya, kami tahu semua dia telah jadi macam tu. Tapi kenapa dalam sains? Jadi dalam sini, apa yang kita belajar untuk hari ini, dalam sains ni, kita panggil dia sebagai fenomena penyerakan cahaya. Penyerakan. So, apa itu penyerakan di sini? Kita lihat seterusnya lagi. Kedua-dua fenomena semula jadi ini disebabkan oleh penyerakan cahaya. Penyerakan cahaya berlaku apabila sinar cahaya dihalang dan dipantulkan ke semua arah oleh awan atau zarah-zarah udara. Seperti bab yang sebelum ini kita telah belajar apa? Bab yang sebelum ni kita telah belajar tentang penyebaran cahaya. Daripada penyebaran cahaya, kita telah nampak bahawa dalam satu cahaya itu terdapat 7 warna yang berbeza. Dan kita pun tahu bahawa dalam seni, kalau kita gabungkan warna, dia akan menghasilkan warna-warna yang baru.
Jadi daripada pengebaran cahaya ini, sebenarnya dia yang menyebabkan tentang penyerakan cahaya. That's why kenapa ada begitu banyak jenis warna bagi langit. Ada kan? Kadang-kadang langit itu ada warna macam ungu-ungu. Jadi itu adalah fenomena-fenomena yang kita boleh nampak. Hanya kita dekat Malaysia sini mungkin fenomena yang kita nampak tak banyak. Tapi kalau kamu ada tengok dalam internet kan, macam kutub utara dengan kutub selatan kan. Kadang-kadang langit mereka warna hijau. Kenapa macam tu? Apa yang menyebabkan dia macam tu? Sebenarnya semua perkara ini adalah berkaitan dengan pengerakan cahaya. Kita sambung lagi ke bawah. Okey, pada waktu tengah hari. Pada waktu tengah hari apa yang berlaku? Pada waktu tengah hari, cahaya biru diserapkan paling banyak ke semua arah oleh molekul-molekul udara yang halus dalam atmosfera. Oleh itu, langit kelihatan biru pada waktu tengah hari. So, maksudnya, di sini ada kaitan dengan matahari. Dia ada kaitan dengan zara-zara udara, habuk ke, debu ke. Sebenarnya, dia juga ada berkaitan tentang kedudukan cahaya matahari. Okay? Jadi di sini kamu boleh nampaklah. Cahaya biru diserap oleh zara-zara yang terapung di udara. Jadi ini adalah apa yang berlaku pada waktu tengah hari. Lepas tu kita sambung lagi. Pada waktu senja, pada waktu senja pula, cahaya matahari bersinar secara mengufut. That's why cikgu tadi kata, kedudukan matahari ada hubung kait. Kalau kamu lihatlah daripada matahari keluar pada waktu pagi sampai lewat petang dia turun, kamu akan nampak perubahan warna pada seluruh langit. Kamu akan nampaklah apa-apa yang berlaku dekat langit. Okay. Cahaya yang paling kurang diserap seperti merah dan jingga akan melalui atmosfera tanpa gangguan. Cahaya lain seperti cahaya biru yang banyak diserap akan hilang daripada lintasan cahaya asal. Oleh itu, langit pada waktu senja kelihatan kemerahan. Di sini, cahaya biru itu telah diserap oleh zara-zara yang terapung di udara. Jadi, directly daripada cahaya ke mata kita itu adalah merah. Adalah jingga. Kenapa? Kerana kelajuan mereka adalah paling cepat, paling tinggi berbanding dengan biru. Semua itu. Okay, jadi that's why itulah ada perbezaan warna yang kita boleh nampak dekat bahagian ini. Okay. So, lepas tu, di sini dia ada satu aktiviti. Seperti apa yang cikgu telah beritahu selama ini, kalau kita ada peluang untuk balik ke sekolah, boleh pergi makmal kan. Memang semua perkara ini cikgu harap dapat buat untuk semua anda. Okay, di sini dia adalah tujuannya adalah mengkaji pengerakan cahaya. Bahan dan radas yang digunakan adalah sebok susu, bika, kaca 1000 ml, kotak sinar dan skrin putih. Okay, jadi
lakukan aktiviti ini dalam keadaan yang gelap. Jadi mereka lakukan. Jadi di sini macam mana mereka lakukan? Okay, tambahkan beberapa sebut susu ke dalam air, kacau air sehingga anda dapat melihat alur cahaya yang bersinar melalui cecair dengan jelas. Jadi lihat alur cahaya dari sisi bekas, kemudian lihat pada skrin seperti yang ditunjuk dalam Raja 8.3. Tambahkan lagi sebut susu. Perhatikan warna alur cahaya putih berubah dari sisi bekas ke dan pada skrin putih. Jadi ini adalah satu eksperimen kecil, inquiry yang kita boleh cuba lakukan untuk mengaji tentang pengerakan cahaya. Pengerakan cahaya. Okey, jadi kita kalau kita lihat dekat sini, di sini sebenarnya kita pun sudah habis topik inilah. Okey, jadi mengapa pengerakan cahaya berlaku? Isi tebak kosong dengan perkataan yang betul. Jadi semua latihan ini, hampir ini kita boleh lihat dalam buku kerja kita. Jadi murid-murid sekarang cikgu nak kamu keluarkan buku kerja. Cikgu nak kamu keluarkan buku kerja kamu. Okey, buka buku kerja kamu kepada muka surat 120. Kepada muka surat 120. Okey. Okey. Semua sudah? Okey. Sebelum cikgu sambung, cikgu nak tanya sekali lagi. Okey, semua boleh nampak skrin yang cikgu kongsikan? Dapat? Semua dapat lihat skrin yang cikgu kongsikan? Okay, kalau tidak dapat, mesti beritahu cikgu. Okay, adakah semua dapat lihat skrin? Dapat. Okay, terima kasih Elvin. Okay, jadi kita sambung. Terima kasih Rini. Terima kasih semua Christian. Okay, jadi kita sambung dalam buku kerja ini. Okay, jadi di sini ini adalah eksperimen inquiry yang seperti yang cikgu telah terangkan dalam buku teks tadi lah. Tapi untuk ini kita akan lebih lihat kepada kesimpulan ataupun kita lihat kepada jawapan dia. Okay, jadi pertama, tujuannya adalah untuk mengaji pengerakan. Okay, kenapa? Macam mana dia dapat mengaji? Okay, di sini dia menggunakan susu cair. Dia menggunakan sebut susu air. Apa-apa saja. Kenapa susu? Kerana susu warnanya adalah putih kan. Jadi dia adalah lebih menyenangkan kita menampak alur cahaya. Okay. Lepas tu sumber cahaya, dia boleh menggunakan projector slide. Apa-apa saja sumber cahaya yang sesuai, yang cukup terang. Lepas tu skrin putih. Pika, pensel warna ataupun pensel warna. Okay? Jadi pensel warna ini guna untuk apa? Untuk nanti kita catat warna itu. Okay, lepas tu sediakan susunan rata seperti yang ditunjukkan dalam raja seperti ini. Isi pika dengan susu cair ataupun susu tepung campur dengan air lah. Arahkan cahaya dari projector slide ke melalui susu cair tu, melalui susu ini. Okay? Jadi, perhatikan warna yang terbentuk dalam susu cair di dalam beaker dan pada skrin putih. Kita lihat apa warna yang terbentuk pada susu cair ni. Dan apa warna yang terbentuk pada skrin ini. Sebenarnya senario yang kita lakukan eksperimen ini adalah sama seperti senario waktu senja. Dia adalah mirip dengan senario waktu senja yang kita nampak dalam buku teks tadi pada muka surat 240.
Okey, pada muka surat 240. Okey. Jadi warnakan pemerhatian anda pada raja di atas. Sebenarnya tujuannya dia adalah warna sinilah. Ini adalah warna merah, di sini adalah warna biru. Okey. Jadi pemerhatian. Okey, kalau dalam susu cair itu, apa pemerhatian yang kita boleh nampak dekat sini? Dia warnanya adalah kebiruan. Kebiruan. Okey. Kita boleh nampak dia warnanya kebiruan. Okey. Lepas tu pada string ini, tompok ini, dia adalah tompok merah. Dia adalah tompok merah. Ini adalah tompok merah. Okay, ini adalah yang kita boleh nampaklah dalam pemerhatian. Okay, lepas pemerhatian kita akan buat perbincangan. Okay, jadi perbincangan di sini pertama, apakah analogi yang boleh dibuat tentang bahan dan radas dalam aktiviti ini dengan alam semula jadi? Macam mana kita hubung kaitkan perkara ini dengan senario yang kita nampak dalam alam semula jadi ini? Okay, jadi projektor slide ini adalah apa? Dia adalah sumber cahaya. Dan sumber cahaya ini dia mewakili apa? Dia mewakili matahari. Dia adalah mewakili matahari. Lepas tu, untuk susu cair ini, apa yang dia wakili? Dia adalah wakili langit. Dia adalah wakili langit. Jadi itu adalah fenomena-fenomena yang kita boleh nampak. Okay, dalam susu itu, warna biru itu adalah dia macam tengah hari lah, tak bagilah. Jadi apabila kita nampak tompok yang merah itu, dia adalah kedudukan cahaya matahari itu adalah lurus dari tepi selari. Jadi itulah kita nampak yang warna tompok merah. Okay, jadi kita sambung lagi kepada soalan 2. Apakah analogi yang boleh dibuat tentang pemerhatian dalam aktiviti ini dengan fenomena semula jadi? Jadi warna kelihatan dalam susu cair itu mewakili apa? Kebiruan langit. Kebiruan langit. Dia ada waktu bagilah. Okay, tapi bagi B, tompok cahaya pada skrin itu, dia adalah mewakili kemerahan matahari. Dia adalah mewakili kemerahan matahari terbenam. Dekat sibu kita memang boleh nampak lah. Tapi kalau kamu nak nampak yang lebih cantik lagi, kalau dapat pergi ke tepi pantai, itu paling cantik. Itu paling cantik. Kalau ada peluang, cikgu memang harap kamu ada. Untuk sekarang PKP susah lah. Tapi kalau ada peluang nanti lepas PKP, lepas kita semua masalah COVID ini telah selesai, masa cuti nanti kalau boleh pergi kepada kampung yang ada pantai. Macam Muka, macam tempat-tempat yang ada pantai lah. Kita boleh nampak keadaan ni sangat-sangat cantik. Okay? Okay, lepas tu kita lihat kepada muka surat yang seterusnya.
Sambung lagi perbincangan tadi. Namakan proses yang berlaku pada cahaya putih dalam aktiviti ini. Okey, proses yang berlaku ini adalah penyerakan cahaya. Dia adalah penyerakan cahaya. Okey, dia adalah penyerakan cahaya. Okey. Lepas tu yang keempat, nyatakan warna cahaya yang paling banyak diserapkan dan yang kurang diserapkan dalam aktiviti ini dan berikan sebab. Dan berikan sebab. Cahaya apa yang paling banyak diserapkan? Cahaya biru. Cahaya biru banyak diserapkan. Kenapa? Kerana cahaya ini mempunyai panjang gelombang yang pendek. Kerana dia mempunyai panjang gelombang yang pendek dan dia bergerak kurang laju daripada merah. Cahaya apa yang kurang diserapkan? Cahaya merah. Yang kurang diserapkan kerana cahaya ini mempunyai panjang gelombang yang panjang. Jadi murid-murid, di sini cikgu kena ingat kamu sekali lagi, ini adalah tentang panjang gelombang. Dan panjang gelombang yang pendek ini, lajunya lebih perlahan. Panjang gelombang yang panjang yang merah ini, lajunya lebih laju. Tapi kadang-kadang panjang gelombang ia tidak berkaitan secara langsung dengan laju lah. Tapi untuk cahaya ini, warna cahaya ini, dia memang berkaitan secara langsung. Dia adalah berkaitan secara langsung. Jadi kalau kamu nak mengetahui lebih detail dengan semua ini, kamu memang perlu masuk kelas aliran sains pada tingkatan 4. Semua benda ini kalau kamu belajar dalam fizik, kamu akan lebih memahami. Kamu akan rasanya, wow, dunia sains ni memang beza. Kita lihat lagi kepada soalan yang kelima, iaitu perbincangan yang kelima. Daripada jawapan anda di 4, soalan 4, berikan sebab bagi pemerhatian anda pada susu cair di dalam bikar dan tumpuk cahaya pada skrin. Dengan menggunakan perkataan-perkataan yang diberi dekat sini lah. Jadi cikgu sini tidak dapat tunjukkan semua, cikgu tunjukkan soalan saja. Jadi untuk fenomena yang berada dekat susu cair ini, cahaya apa? Cahaya biru diserapkan. Cahaya biru diserap paling banyak oleh zarah terampai kerana mempunyai panjang gelombang yang pendek. Pendek. Jadi ini memang adalah satu fenomena yang biasalah. Oleh itu, susu cair kelihatan di kebiruan. Susu cair kelihatan kebiruan. Lepas tu, pemerhatian yang berada dekat tombok merah ini, cahaya merah diserap paling kurang kerana mempunyai panjang gelombang yang panjang.
Okay, panjang gelombang yang panjang. Oleh itu, cahaya merah bergerak terus menerusi susu cair dan menghasilkan tompok merah. Menghasilkan tompok merah pada skrin. Okay? Jadi ini adalah pemerhatian ni lah. Okay? Kenapa sini berwarna biru? Kerana dia diserapkan oleh zarah-zarah dalam air ni. Kenapa ini merah? Kerana dia bergerak menerusi. Lepas tu, perbincangan bagi soalan yang keenam. Berikan 3 contoh zarah di udara yang boleh menyebabkan pengerakan cahaya. Okay? Tadi kita telah belajar dalam buku teks kan? Apa? Titisan air. Apa lagi? Molekul gas dan debu. Ini adalah 3 contoh zarah di udara yang boleh menyebabkan pengerakan cahaya. That's why cikgu tadi ada beritahu kan. Kamu pun boleh menggunakan buku kerja sebagai buku untuk buat ulang kaji ya. Okay, kesimpulan. Okay, kesimpulan di sini, pengerakan cahaya menyebabkan kebiruan langit dan kemerahan matahari terbenam. Okay, jadi ini. Okay, kita lihat lagi ke muka surat seterusnya 122. Fenomena alam berkaitan penyerakan cahaya. Okay, kita lihat situasi ini. Seorang murid memerhatikan perubahan warna di langit pada waktu yang berlainan. Murid itu mengakses internet dan mendapat maklumat bahawa panjang gelombang cahaya mempengaruhi fenomena tersebut. Jelaskan pemerhatian murid tersebut tentang kebiruan langit pada tengah hari dan kemerahan matahari terbenam ataupun kemerahan langit. Okay, jadi ini adalah perkataan ya. Okay, pertama, kebiruan langit. Okay, kebiruan langit. Okay, pada waktu tengah hari, cahaya matahari bergerak melalui lapisan atmosfera yang apa? Yang nipis. Kan? Nipis. Cahaya apa? Cahaya biru yang mempunyai panjang gelombang yang apa? Yang pendek. Diserapkan paling banyak. Kerana dia diserapkan paling banyak, itulah kita nampak langit berwarna biru. Oleh zarah-zarah dalam udara seperti zarah debu, molekul gas dan wap air ke semua arah. Langit kelihatan biru. Langit kelihatan biru. Okay? Langit kelihatan biru. Okay, lepas tu kita lihat soalan yang kedua. Fenomena tentang kemerahan matahari terbenam, iaitu kemerahan langit. Okay. Pada waktu senja, cahaya matahari bergerak melalui
lapisan atmosfera yang apa? Yang tebal. Cahaya merah. Cahaya merah yang mempunyai panjang gelombang yang panjang. Okey, panjang gelombang yang panjang adalah paling kurang. Paling kurang diseratkan dan bergerak terus menerusi lapisan atmosfera. Matahari atau langit kelihatan apa? Merah. Okey, kelihatan merah. Okey, jadi kita sampai sini sahaja. Okay, murid-murid ada apa-apa soalan nak tanya dengan latihan ni? Okay, jadi hari ini latihan kita 3 muka surat sahaja. Muka surat 120 sampai muka surat 122. Okay. Sebelum cikgu habiskan PTPR hari ini, okay, sekali lagi cikgu ingatkan, okay, selepas minggu depan, selepas minggu hadapan, iaitu boleh katanya adalah minggu Hari Kebangsaan 31 Ogos ini, cikgu mungkin akan mulakan kuis ataupun ujian topika. Ujian topika dalam bentuk kuis. Dan ujian ini cikgu setiap bab ni cikgu hanya akan bagi 10 soalan. Dan cikgu akan adakan ujian topika ini setiap hari Isnin. Satu topik sampai hujung tahun lah. Okay, jadi semua ujian ini cikgu akan berikan dalam bentuk Google Form. Dan setiap ujian ini cikgu akan catatkan markah kamu. Cikgu akan catatkan markah kamu untuk simpanan sekolah. Untuk simpanan sekolah. Okay, jadi ingat mesti buat ujian tu. Dan cikgu memang akan bagi tempoh masa yang agak panjang. Kerana cikgu pertimbangkan ada murid yang tidak mempunyai internet yang stable, ada murid yang perlu menggunakan alat gadget handphone keluarganya, dan ada yang kena tunggu ahli keluarganya untuk kongsikan internet kepada mereka. Okay, jadi kita sampai sini saja hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya murid-murid? Ada? Tiada? Okay, jadi kalau tiada, kita sampai sini saja untuk hari ini dan kita jumpa pada Isnin minggu hadapan. Okay, bye-bye. Okay, terima kasih. Bye-bye.